So yang dah tengok, dah habis tengok, okay, good. Yang belum habis, make sure lepas ni habiskan juga, by today juga habiskan. So for these 3 techniques, substitution, bipart and partial fraction. So basically, kalau buat integration, kamu tengok soalan integration, the first thing that you have to do is consider basic rules boleh guna ataupun tidak, okay. Guna basic rules, which is basic rules kita yang ini dan juga yang inilah, which is integrate. Integrate macam biasalah, integrate x power tambah 1 bahagi dengan power, ataupun kita ada integrate power rules untuk ax plus b n, which is kita dapat ax plus b power n plus 1 over a n plus 1, and then integrate 1 over x dx dapat ln modulus x, integrate exponent ax kita dapat exponent ax over a plus c, okay. All those basic rules lah. Sama juga trigo, basically 3 sahaja. Integrate sin, integrate cos, integrate secant square. Okay, 3 ni je yang kamu kena tahu. Okay, kalau soalan tu tak boleh guna basic rules, baru kita pergi kepada substitution. Okay, tengok soalan, boleh tak solve by using substitution? So how can we define whether the question can be used by using substitution? Okay, kalau kamu cari u sama dengan apa, bila differentiate dapat something tak daripada soalan tu? Okay. Kalau tak boleh juga guna substitution, baru kita pergi by part. Kalau tak boleh guna by part, baru kita considerkan partial fraction. Okay, partial fraction yang paling senang lah untuk kita identify soalan tu, kena guna partial fraction. Okay, so kamu kena pastikan kamu tahu teknik apa yang kamu kena guna. Okay, sometimes ada soalan yang boleh guna dua-dua ni. Okay, ada soalan yang boleh guna substitution, boleh guna by part. Contoh macam soalan tutorial kamu. Kalau kita tengok soalan tutorial, number L ni, number L, huruf L. Yang L ni dan juga dengan yang ada pula, sekejap ni, mana? Ln square root x. This one, F, okay. Both are the same question sebenarnya, tapi dekat soalan ni dia suruh guna substitution, soalan ni dia suruh guna integration. Daripada segi jawapan akan jadi lain sikit, okay, tapi sebenarnya sama je. Dekat situ lah wujudnya plus C tu, okay, plus C tu constant kamu. Okay, so kamu jangan risau kalau jawapan kamu lain sikit, nanti saya akan tengok juga soalan lain. Which is sebenarnya jawapan kamu sebenarnya dah betul dah, cuma jawapan yang dia bagi sama ada kita guna method yang lain ataupun dia simplify kan. Okay, so kalau soalan tak cakap guna substitution ataupun by part, it's up to you nak guna yang mana satu. Kalau soalan specifically minta guna by part, kita kena guna by part lah. Okay, lagi-lagi bila kamu jawab soalan subjektif. Okay, subjektif, working answer mesti kena tunjuk completely. Okay, kalau subjektif, jawapan akhir sahaja betul, tak semestinya kamu akan dapat betul, penuh markah kamu. Okay, kita tengok jalan kerja juga. So make sure kamu tahu tulis jalan kerja dengan betul. Okay, so let's take a look at few questions. Ini ialah soalan daripada nota kamu. Soalan this one. Soalan example 10 D. Saya tersilap tulisannya kat sini, sepatutnya negatif sepatutnya. Jawapan dia ada negatif. Ada cuba buat soalan ni? Senyap. Tak ada buat lah tu. Ada orang ke tak ada ni? Saya cakap seorang-seorang ke? Belum buat, Miss. Belum buat. Okay. So, first glance at this question, integrate sin 3x cos square, bukan cos square, cos cube 3x. Okay, obviously kamu kena tahulah basic rules integration kamu. Apa yang kita nak kena buat kat sini? Tak boleh guna basic rule sebab kita ada dua terms. Kita ada sin, kita ada cos. Apa yang kita nak guna? Basic rule ke, substitution ke, by part ke, partial fraction dekat sini? Apa yang kita akan guna? Anyone? Ya, siapa? Tu? Saya nak panggil nama lah. Semua orang tak nak jawab je saya. Aisyah Sofia. Okay, Aisyah ada? Ada Tak ni. jelas. Kamu boleh dengar saya jelas?
Boleh, Miss. Boleh. Boleh, Okay, Miss. Aisyah. Aisyah, kita nak guna apa kat sini? Teknik apa yang kita akan gunakan? Sekejap, Miss. Okay. Yang lain ready untuk next question? Aisyah, kita nak guna apa? Kita tak boleh guna basic rules, jadi kita akan gunakan apa dekat sini? Kena guna cikgu pun. Apa? Substitution kan, Miss? Okay, substitution. Okay, kita akan gunakan substitution. So untuk di soalan ni mesti kena guna substitution. Okay, kalau kamu tengok kalau kamu tengok dekat soalan dekat sini, okay, dekat apa yang kita buat dekat sini, Trigo, kita first ada 3 steps dekat sini. Sama kita kena separate kan. So apa yang kita separate kan itu kita akan tukarkan jadi identity, baru kita buat substitution. But for this type of questions kat sini, kamu ingat bila kamu buat substitution, kita differentiate kan, kita dapat something. Okay, something tu kita boleh terus tukar daripada soalan kita. Okay, kalau contohnya dekat sini, kalau kamu nak guna substitution, apa yang kamu nak letkan, Aisyah? Nak letkan U sebagai apa? U equals to? Cos 3x. Cos 3x, okay? Yang power tinggi tapi tanpa power dia. So kita akan letkan U equals to cos 3x. Okay, which is kamu differentiate kan, kamu akan dapat negative 3 sin 3x. Okay, dx dekat sini. So, kalau kamu tengok dekat soalan tu kita boleh tukar sikit menjadi integrate cos cube 3x. So ini kita sekalikan sin 3x dx. Okay, kamu ada ni sin 3x dx dekat sini. Which is kita pun ada sin 3x dx, dia boleh pindah kat sini. So automatically sebenarnya boleh terus guna substitution tanpa separate ataupun tukar kepada identities. Okay, tak perlulah kita separatekan ni jadi cos square x cos 3x. Okay, kamu akan deal dengan banyak benda lagi nanti. So kat sini straight away kita boleh terus guna substitution. So here will be du over negative 3 sin 3x dx. Okay, so kita nak integrate kan dekat sini, masukkan balik dalam soalan kita. U kita ialah cos 3x, so kat sini akan jadi u cube, sini akan jadi du over negative 3. So this one tak payah explain lagi lah, boleh integrate macam biasa. So here you will get negative 1 over 3, u power 4 over 4 plus c. Make sure jangan lupa tukar balik u kamu. Okay, so kita akan ada 1 over 12 cos 4 3x plus c. Okay, so itu jawapan final kamu. Okay, for this part here, dekat sini, mungkin ada yang belajar, dia letkan, dia jadikan dx sebagai subjek. Okay, so this part here, kamu ada du over dx equals to negative 3 sin 3x. Lepas tu kamu jadikan dx kamu subjek. Dx is equals to du over negative 3 sin 3x. Okay, and then kamu substitutekan du over negative 3 sin 3x ni dekat sini. Okay, contohlah macam ni. Kamu ada integrate sin 3x cos cube 3x. Kat sini kamu substitutekan dx kamu negative 3 sin 3x. And then kamu cancelkan ini dengan yang ini. Okay, benda yang sama pun boleh buat juga. Okay, so dua-dua cara boleh buat lah, tak ada masalah. Tapi kalau nak senang lagi, just terus substitutekan lah. Kita dah nampak dah sin 3x dekat sini, kamu terus substitutekan lah. Okay. Alright, so kita pergi kepada soalan yang saya suruh buat tadi. Kita tengok soalan A dulu. Okay, nak guna apa ni? Kita nak guna apa? By part. Okay, so kita akan guna by part. Azhar ada Azhar? Ada, Miss. Okay, Azhar tolong saya jawab soalan ni. So kita dah tahu nak guna by part. So U kita sama dengan apa, Azhar? Ln X, Miss. Ln X, ln square root X. Okay, the whole thing ln square root X kat sini. So dV kita ialah
X square dx. X square dx. Okay, so tips dekat sini sama juga. Saya rasa kalau masa kita belajar differentiation pun saya dah cakap juga. Bila kamu nampak ln square root x ni, bila-bila kita berdepan dengan log ataupun ln, mesti simplifykan dulu. Okay, supaya senang. Kalau kat sini kamu ikut ln square root x, kamu differentiatekan ln square root x, dia akan jadi lagi complicated. Contoh, macam ni kamu akan dapat 1 over square root x. Differentiate dalam, kamu akan dapat 1 over 2 square root x. Barulah kita dapat 1 over 2x dekat sini. Okay. So probability untuk tersalah kira, terlupa differentiate ni besar. Okay. So sebelum kita differentiate, kita simplifykan dulu. Ln square root x ialah ln x power berapa? 1 over 1 over 2. 2. 1 over 2. 1 over Boleh 2. simplifykan apa properties of ln dekat sini? Dia akan jadi Power pindah ke depan. 1 over 2 ln x. pindah depan. Okay, dia akan jadi 1 over 2 ln x. So ini masih lagi u kamu. So dia kan lagi senang untuk kita differentiate. So dia akan jadi 1 over 2 1 over x. Okay, differentiate ln x akan jadi 1 over x. So here sama juga hadapan kita akan jadi 1 over 2x. Sini ialah dx kamu, sini ialah du kamu. Okay, nak buat cara tadi pun boleh, tak ada masalah. Jawapan kamu akan jadi lain sikit lah. Okay, tapi still diterima. So here should be x cube over 3. Macam saya cakap, tak perlu letak plus c dekat sini. Sebab constant kita letak last kali dekat final answer. So kita boleh ignore dulu plus c yang di sini. Yes, memang kita buat integrate dekat situ. Tapi jangan bubur lagi. Okay. So now the formula is integrate v du, which is the question here. X square ln square root x dx. Okay. uv minus v du. So u kita ialah this one. Nak tulis this one boleh, nak tulis ini boleh, nak tulis ini pun boleh. Okay. Either one lah, tak ada masalah. So kita tulis apa yang dia bagilah. Ln square root x. This is our u. Our v is x cube over 3 minus integrate x cube over 3. Du kita ialah 1 over 2x dx. Okay. So itu formula dia. uv minus integral of v du. Okay, sebab tu kena jadikan du kita subject dekat sini. So now, selesaikan kat sini, simplify je lah x cube ln 3x. X cube ln square root x over 3. So sini pun boleh simplifykan. Cancel, cancel. So kita tinggal 1 over 3x square. Betul? Betul, Miss. Okay, so x square integrate kita Betul, ada Miss. x cube over 3 plus c. So final answer kita ialah, kat sini kenapa 3 saya letak, ni ialah x. Okay, so x cube ln square root x over 3 minus x cube over, apa yang salah ni? Ada yang salah ke? Sini ialah 6. Betul? 1 over 3 minus 1 over 2. 1 over 6. Betul tak? Tiga darab 2 tu Kamis. Ya. Sini dia akan jadi minus 1 over 3 darab 1 over 1, 2. sini ialah 1 over 6 integrate x square dx. Betul tak? So 1 over 6 ialah 1 over 6 sini integrate x square, kita dapat x cube over 3. Betul So, Miss. Lepas tu 1/18. Alright, okay. So that is your final answer. Okay. Berhenti sampai sini pun dia terima juga. Tapi contohlah kalau soalan tu suruh show ataupun dia kata, ataupun kamu jawab soalan objektif lah, tiba-tiba tahun ni jawab soalan objektif pula kan. Contoh kamu jawab soalan UPS. Okay, jawapan ni tak ada pula. Okay, the only answer yang dia bagi ialah this one here. 1 over x cube ln x over 6 minus x cube over 18. Adakah ia benda yang sama? Benda yang sama tak? Ya, benda yang sama Miss. Benda yang sama. Sama, Daripada Miss. kenapa
jadi 6 kat sini? Kenapa dia jadi 6? 1/2 pindah depan. Over 2 pindah depan. So from here sebenarnya kita ada x cube ln x power 1/2 power over 3, which is kita pindahkan 1/2 ke depan. So 1/2 x cube ln x bahagi dengan 3. So dah jadilah 1/6 dekat situ. Okay. Dua-dua kena tahu. Sebab tu saya cakap properties of log penting untuk kamu tahu. Okay. Penting untuk kamu pindahkan power dekat atas tu jadi ke depan. Okay. Sebab kalau jawab soalan objektif untuk UPS nanti kamu kena tahu setiap jawapan. Okay. Tak semestinya. Mungkin dia tanya ini ialah nombor 1, ini ialah nombor 2. Okay. Mana satu jawapan yang betul. So you have to choose lah. Both are correct sebenarnya. Okay. Alright. So next, let's try this question. Okay, ni sekali tengok pun dah tahu dah nak guna apa. Kita guna apa dekat sini? Partial fraction here. Okay, so inilah soalan yang lebih kurang dengan exit ticket kamu. Betul lah. Okay, so first what we have to do is this one. Okay, boleh factorize ataupun tidak. So kita ada 20x square minus 21x plus 5 over 1 minus x. Factorizekan ini dapat apa? Tekan calculator ni dapat apa? Minus 1. 2x minus 1. Okay, kalau tekan calculator, kamu tekan dia tulis x equals to 1/2 sahaja kan? Which is ada satu je roots kamu. Okay, tapi bila quadratic dia mesti kena ada dua roots. So the roots will be x 2x minus 1 square. Okay, so kita factorizekan this quadratic here. Maksudnya dia akan jadi 2x minus 1 square. Okay, so ini ialah repeated factor. Apa yang dimasukkan dengan repeated factor inilah. Okay, dia ada square dekat luar ni. So macam mana nak? Allah, terus tak nampak dah. Macam mana nak pecahkan dia? Ini linear, so jangan kisah sangat dengan dia. Dia tetap a over x minus 1. Ini macam mana nak pecahkan dia, decomposekan partial fraction kamu? B over 2x minus 1. B over Dan 2x minus 1. Satu lagi. C over 2x minus 1 bracket square. Square. Okay, so repeated factor, satu tanpa power, satu lagi with the power. Sama juga kalau kamu ada x square dekat sini, dia akan jadi over x square. Okay, so please remember your repeated factor, satu tanpa square, satu lagi dengan square. Sama lah macam exit ticket kamu kat sini, ini ialah repeated factor. So the answer should be x plus 1 plus x plus 1 square. Okay, plus over x lah obviously kat sini. Alright. So ini kalau tak ingat, macam saya cakap pergi tengok balik video chapter 6 last semester. Okay, so ini pun saya tak nak explain panjang sangat. Carilah kamu punya A, B, C. Dah dapat A, B, C kamu apa? Anyone dapat? A equals to 4. A equals to 4, B equals to? Kita akan guna factor kita So kat sini kita ada factor x equals to 1, x equals to 1 over 2. So it is easy for us to use the roots from the factor. So when x equals to 1, when x equals to 1 over 2. So the other roots, apa-apa pun boleh, tak kisah. Cubalah when x equals to 0. Pun negative 1 pun any number sebenarnya boleh. Okay, so try. Dapatlah kamu punya A, B, C. So you should get A equals to 4, B equals to? Ada orang dah kira? Negative 2, C equals to negative 1. Okay, so nanti boleh kira sendiri, kamu akan patut dapat jawapan yang inilah. Okay, so kita boleh kira sendiri So kita tulis balik partial fraction kita. Kita ada 20x square minus 21x plus 5 over 1 minus x, 2x minus 1 square equals to our A is 4 over 1 minus x, B is negative 2,
2x minus 1, c is 1, 2x minus 1 square. Alright, so itu partial fraction kita. Ini bukan chapter sekarang, inilah chapter 6. Okay, tolong tak faham pergi tengok balik. Saya tak naklah ajar 100 kali untuk soalan ni. Okay, so the question said integrate this one. Okay, which is kita dah pecahkan partial fraction kita, maksudnya sama jugalah integrate this thing here. Okay, so integratekan ini, integrate 4 over 1 minus x. Adakah jadi 4 ln 1 minus x? Betul? Betul tak? Negative 4. Ya, betul. Nah, negatif. Yes, negatif 4. Bahagi dengan differentiate yang bawah ini. So, jangan lupa kena bahagi dengan negatif 1 lah. Okay? So, over negative 1. The same thing happen here. 2 ln modulus 2x minus 1 divided by 2. Okay? Ini macam mana nak integrate kan? This one macam mana nak integrate? Power rule. Power rule. Okay, which is ini boleh tukar jadi 2x minus 1 power negative 2. Okay, ini tak jadi ln 2x minus 1 square over 2 Tidak. Kenapa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Because the power is not equal to 1. Yes, okay. Sebab bukan rational pun. Ini bukan rational pun. Ini ialah square dekat sini. Okay, dia bukan rational. So we have to use power rule. Power rule dalam ni mesti linear. So this one linear. Fine. So that will be minus plus 2x minus 1 power tambah 1, that will be negative 1 bahagi dengan negative 1 darab dengan differentiate di dalam. Okay, so here plus c. Okay, simplifykanlah jawapan kita. Negative 4 ln 1 minus x minus, so this one cancel, ln 2x minus 1 minus 1 over 2 2x minus 1 plus c. Okay, so itulah jawapan kita. Okay, partial fraction, integration by partial fraction ni memang panjang sikit. Okay, kalau kamu salah cari A, B, C kamu pun susah lah sebab tak dapat nak integrate pun. Susah untuk kamu integrate kalau kamu salah cari A, B, C kamu. So please buat perlahan-perlahan, cari jawapan betul-betul. Tapi tak susah pun. Integration untuk partial fraction ni tak susah pun sebenarnya. Okay. Okay ke semua? Semua orang okay? Okay, Miss. Okay, Okay, Miss. Okay, Miss. Miss. okay saja. Bila lah tak okay kan? Okay. So next question here. Basic rule, substitution, by part, ke partial fraction. Anyone? Rasa-rasa apa yang kita patut guna kat sini? Contoh, kamu kalau tengok dia ada fraction mesti kamu naikkan ke atas. 2 minus exponent negative 2x power negative 1. Boleh guna power rule? Boleh tak guna power? Tidak. Tak boleh. Dalam ni bukan linear. Tidak. Tak boleh Tidak. guna power rule. Okay, kalau di exponent sahaja, yes kamu boleh naikkan dia jadi ke atas lah. Boleh. Tapi tak boleh sekarang, ini ialah satu benda. One thing. So no, you cannot use basic rule. Buang basic rule. Can we use substitution? Boleh tak nak guna substitution? Cubalah. Okay, kita cuba. U, kalau nak guna substitution, nak let U sebagai apa? Cuba je, tak apa. Tak, kalau salah tak apa, saya tak marah. Saya pun tak tahu siapa yang bercakap kalau kamu cakap. Apa Exponent negatif. exponent negative 2x? Okay, macam selalu saya cakap, kalau ada fraction, kita akan pilih denominator sebagai U. Okay, contoh kalau kamu letak 2 minus exponent negative 2x. Okay, so kalau kita differentiate kan, ini memang akan jadi kosong. We end up with 2 exponent negative 2x. Okay, dalam soalan kita dah tukar yang bawah jadi U.
So itu je yang kita tinggal. Okay, kamu hanya akan wujudkan E eksponen negatif 2x dekat sini. So dia jadi lagi complicated. Okay, so tak boleh pakailah yang denominator sebagai U tu. So now let's try one more thing. Saya cakap kalau ada eksponen, power dia ialah U. So kamu akan dapat 1 over 2 minus EU. Which is ini sebenarnya ialah benda yang sama dengan ni. Okay, ini ialah benda yang sama. Okay, so tak boleh juga. So apa yang kita tinggal ialah U is equals to eksponen negatif 2x. Okay, so kamu kena try and error lah. Negatif 2x. Which is differentiate this thing here, kita akan dapat negatif 2 eksponen negatif 2x. Okay, masih lagi sebenarnya. Negatif 2e negatif 2x. Kita dah tukar ni jadi 1 over u. Kan? Betul tak? Tapi sekarang kat sini kita ada e negatif 2x juga. Tapi kita tahu yang e kita, u kita sama dengan eksponen negatif 2x. So the aim here ialah kita nak integrate everything with respect to u. Kamu nak tukar semua in terms of u. So ini kita boleh tukar jadi u sebenarnya. So dia akan jadi du over dx equals to negative 2u. Betul tak? Ini ialah u kita kan, benda yang sama. Okay, so kita tukar dia sebagai u. Okay, so now kita jadikan dx kita sebagai subjek lah. Dx, so dx is equals to du over 2u. Okay, boleh jelas ke kat sini? Nampak ke? Nampak, Miss. Okay, so sekarang kita akan masukkan dekat soalan kita. So ini semua the whole thing tadi kita letkan sebagai u. So dia akan jadi 1 over u. Dx kita ialah du over 2u. Du over 2u. Okay, constant dekat situ ialah 1 over. Sekejap, betul ke saya ni? Sorry, this one is 2 minus u. Okay, sebab ini u kita kan, so 2 minus u. So constant kita kat situ is 1 over 2. Ya saya? Salah ke? Yang itu ds ada negatif. Oh yes, yes. Kat sini ada negatif. Thank you. So here is negative. Sini negatif. Sini negatif. Okay. So constant 1 over 2 kita akan tinggal dengan 1 over 2 minus u du. Okay. Constant yang ini kita bawa keluar. So kita tinggal 1 over 2 minus u darab dengan u. Macam mana nak integratekan benda ni? Kalau kita expand pun kamu akan still dapat 2u minus u square. Masih lagi tak boleh guna power rule. So how can we integrate this? How are we going to integrate this? Ada sesiapa ada idea? Miss, boleh dia dibawa naik atas ke apa, Miss? Okay, contoh kalau bawa naik atas, macam mana buat naik atas? Benda ni ialah darab. Oh, okay, Miss. Kamu tak boleh pecahkan juga. Okay, kalau tambah tolak dekat atas, bawah single baru boleh pecahkan. Saya tulis dalam cara lain. 1 over 2 integrate, contoh 1 over x minus 2, contohlah dekat sini. Macam mana kita integratekan ni? Dari dia. Ini je step yang kamu kena fikir. One over u 2 minus u. Kalau darab masuk lepas tu bawa naik atas, Miss. Kalau darab masuk, bawa naik atas. Macam mana nak bawa naik atas? Dia bukan boleh jadi 2u negative 1. 2u power u square power negative 1. Juga tak boleh guna power rule. Okay, first tak boleh guna power rule sebab kat sini negative 1. Second tak boleh guna power rule sebab ini bukan linear. Partial fraction, Miss. Exactly, betul. Kita guna partial fraction dekat sini. Okay, so bukan sahaja dalam satu soalan boleh jadi satu integration je, satu teknik je. Kalau Dia boleh partial jadi fraction.
dia boleh jadi dua teknik juga. Okay, so apa yang kita akan buat dekat sini ialah kita akan guna partial fraction pula. Okay, so lepas kita dah guna substitution, kita guna partial fraction pula. So soalan dia kat sini ialah 1/2 integrate 1/2 minus u times u. Okay, so kita ambil this part here, 1/2 minus u. Dua-dua ialah linear factor. Ini linear, ini linear. So partial decomposition dia akan jadi a/2 minus u plus b/u. Okay, so the same thing kat sini kita akan cari a dengan b lah. A/u plus b/2 minus u. Okay, boleh tolong carikan u dengan, a dengan b kamu. A is not 1/2. B is equals to 1/2. A is equals to 1/2. 1/2 juga. Okay. A equals to 1/2, B is equals to 1/2. So from the question, ingat dekat soalan ni ada 1/2 Kat soalan 1/2 yang kita pecahkan ialah ini je. Ini je. So jangan lupa 1/2 tu kena letak balik lah. So the question is 1/2 integrate 1/2 minus u times u. So partial decomposition kita ialah yang ini sahaja. Okay. So tetap ada 1/2 sebab kat sini ada 1/2, kat sini ada, apalah saya tulis dulu lah. Kita pecahkan partial decomposition kita tadi, u which is sama dengan 1/2 minus u plus b 1/2u. Okay, so dekat soalan, ingat soalan kita ada 1/2 dekat depan ni. So kita kena letak 1/2 lah. 1/2 dekat sini, 1/2 dekat sini. du. So the question asks us to integrate this. Maksudnya kita akan integratekan ini. So dia akan jadi equals to 1/2 ln 2 minus u over negative 1 plus ln 1/2 ln u. Itulah 1/2 ln u plus c dekat situ. Okay, so simplifykan dia akan jadi negative 1/2 ln 2 minus u plus 1/2 ln u plus c. Semua orang masih lagi bersama saya? Masih, Miss. Masih, Miss. Okay ke? Confuse sikit tapi tak apa, jangan risau. Semua masih berjalan dengan lancar. Okay, kita integratekan 1/2 ni untuk the whole thing Ya, 1/2 ini ialah untuk kesemua sekali. Mana yang salah? Saya tertinggal 2 dekat sini. A kita ialah 1/2. 1/2, 2 tolak U. So kat sini kena ada U, 2. Okay. Boleh ke semua orang? Lagi sekali. 1/2 datang daripada soalan kita. Okay. Which is kita pecahkan partial decomposition kita 1/2 A. A kita ialah 1/2. 1/2 2 minus U. B kita ialah 1/2 juga. So 1/2 U lah. Okay. So 1/2 besar dekat depan. Integratekan this one dapat ln 2 minus U over 2 divided by negative 1. Which is differentiate dalam ni.
Okay, so differentiatekan ini, constant dia ialah 1/2, saya keluarkan 1/2, integrate 1/u, kita dapat ln u plus c. Okay, so saya masukkan dalam, so 1/2 times 1/2, kita dapat negative 1/4 dekat situ. Sama juga 1/2 times 1/2, kita dapat 1/4 dekat situ. Okay, so sabar, soalan ni bukan suruh cari u, soalan ni ialah berasal daripada sini. Okay, kita letkan u kita equals to exponent negative 2x tadi. So we have to change it back. So kita akan ada negative 1/4 ln 2 minus exponent negative 2x plus 1/4 ln exponent negative 2x plus c. Okay, so nampak tak ln exponent negative 2x? Ln exponent negative 2x sebenarnya sama dengan apa? Negative 2x. Negative 2x. Negative 2x sebab ln dengan e akan jadi 1. So sebenarnya jawapan dia kita boleh letak sebagai 1/4 ln 2 minus exponent negative 2x. So kat sini kita boleh tukar terus jadi negative 2x, cancel out, dia akan jadi 1/2 sahajalah dekat situ, 1/2x lah dekat situ. So plus 1/2x plus c. Sorry, ini negative. Negative 2x. Okay. Okay. Boleh ke? Sorry, complicated pula tiba-tiba. Tapi basically yang saya nak tekankan ialah dalam satu soalan boleh jadi dua teknik, dua method. Okay, so macam tadi kita dah letakkan eksponen kita, substitution kita gunakan satu benda. And then kita end up dengan ini, which is kamu kena tahulah, kamu kena guna partial fraction dekat sini. So this one is the one whole new thing dekat sini. So kita selesaikan partial fraction kita, substitutekan balik u kita tadi dekat dalam equation yang kita dah dapat lah. So this will be the final answer. Okay? Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Faham, nanti boleh tengok balik. Okay, Take Miss. your time. Okay, now next question. Soalan E. Sin square x cos square x. Okay, apa yang kita ingat tentang trigo ialah basic rules. Integrate sin, integrate cos, integrate secant square. Okay, kalau tiga-tiga ni tak boleh, kalau kita nampak ada integrate sin square x, apa kita buat? Kita buat apa? Tak boleh guna basic rules, so apa yang kita kena buat? Identity. Baca. Kena buat apa? Simplify. Simplify. Tukar dulu soalan, okay? Kalau power kamu square ataupun cos square ataupun sin square, tak payah guna substitution, tak payah guna basic rule, tukar dulu soalan, okay? Kalau ada sin square A, kita tukar 1 minus cos 2A angle kita. Kalau cos, kita tukar 1 plus cos 2A. Okay, itu second thing. Okay, itu second thing integration by integration for trigonometric function. Third thing ialah yang substitution tu lah. Contoh kalau kamu ada sin x, cos cube x. Okay. So ini yang ketiga. Which is yang ketiga ni apa yang kita kena buat ialah macam tadilah sepatutnya. Contoh kat sini saya ada tak apalah, contoh yang ini kita boleh separatekan and then guna identity and then baru guna substitution. Okay, so ada 3 jenis soalan. Satu ialah basic rule, 2 ialah ini sahaja, 3 mesti kena guna substitution. Okay, itu soalan-soalan yang melibatkan trigonometry. So the question here kat sini kita ada sin square x, cos square x. Okay, yang mana satu kamu rasa kita patut guna? Obviously basic rule sahaja tak boleh. Okay, basic rule sahaja tak boleh. Boleh tak kita nak guna yang nombor 2? Atau perlu kita guna substitution dekat sini? Substitution, Miss. Substitution. Okay, contoh kalau kamu nak guna substitution, contoh U kita pilih salah satu lah. Selalunya saya cakap yang highest power tanpa power dia kan. Tapi dekat sini dua-dua ialah power tu. Okay, contohlah saya pilih salah satu.
kita pilih sin x, okay, sebagai u kita. Which is kita differentiate, kita dapat cos x dx. Okay, so sin x kamu dah tukar jadi u, so dekat sini akan jadi u squared. Cos x dx, kita ada cos x dx. Tapi kat sini kita ada satu lagi cos x, sebab kat sini cos x square kan. So apa yang kita nak buat dengan benda ni? Kita tak boleh buat, kita ada extra cos x dekat sini. Tukar pergi double angle, Miss. Yes, exactly. So dekat sini apa yang kamu kena buat ialah bila kamu nampak square macam ni, lagi-lagi bila dua sin square x cos square x, so straightforward terus tukar pergi double angle dulu. Okay, untuk dua-dua, untuk sin dengan untuk cos. So that means tadi kita tengok sin ialah 1 minus, cos ialah 1 plus. So sin square x dia akan jadi 1 minus cos 2x over 2. Okay, bracket. Darab dengan untuk cos x pula ialah 1 plus cos 2x over 2 dx. Okay, so kita tukarkan dulu soalan dia. So kat sini kita ada constant 1/2 darab 1/2 ialah 1 over 4. Integrate 1 minus cos 2x, 1 plus cos 2x. A minus B, A plus B. Jadi apa? A plus B, A minus B jadi apa? A squared minus B squared. A square minus B square. So kamu ada 1 minus cos 2x, 1 plus cos 2x. So dia akan jadi apa? One square minus 1 minus cos square. cos square 2x ataupun cos 2x square. Benda yang sama benda yang sama. Okay, so 1 square ialah 1 lah. So ini sebenarnya yang kamu nak integratekan. Okay, ini yang kamu nak integratekan. So integrate satu tak ada masalah, straightforward dapat x. Ini pula macam mana nak integratekan lagi? Tak habis lagi trigo kita. Ini macam mana nak integratekan? Macam mana nak integratekan this thing here? Double Formula. angle lagi sekali. Lagi sekali double angle. Okay, so masih lagi kita tukarkan dia. Masih belum jawab pun, tak buat integration pun lagi kat sini. Baru tukar soalan, baru guna properties, basic maths kita. Belum integrate pun lagi. So lagi sekali kita guna cos. Cos tadi tambah ke tolak? Tambah. 1 plus cos 2A. A ialah angle kamu. So angle kamu kat sini ialah 2x. Okay, so kat sini 2 times 2x lah. Over barulah kita boleh integratekan. Okay, so nak senang kita pecahkan satu-satu. So 1 over 4 big bracket integrate 1 dx minus 1 over 2 integrate 1 plus cos 4x dx. Okay, so then we will have 1 over 4 bracket kat sini ialah x minus 1 over 2. Integrate 1 dekat sini kita dapat x. Integrate cos 4x kita dapat positif ke negatif sign? Integrate cos Negative. Positive. positif. Positif. Sin 4x over 4 plus c dekat sini. Okay. So tutuplah bracket kita. So simplifykan dekat sini 1 over 4. 1 tolak 1/2 kita dapat berapa? 1 over 2. 1 over 2. So ini adalah 1 over 2x. Okay. So negative 1 over 2 times 1 over 4 sin 4x. Kita ada minus sin 4x over 8 plus c. So the final answer is 1 over 8x minus sin 4x over 32 plus c. Okay, kenapa saya tulis besar sangat? Okay, so that's it. Integration of trigonometric function. Okay,
Integration trigo ni dia quite tricky jugalah. Kamu kena try and error every method, semua benda kamu kena try. Okay, tapi ingat 3 benda ni. Basic rules, tukar kepada double angle, substitution. Okay, yang substitution ni ada 3 step jugalah. Separate, identity, substitution. Okay, so for this part tak ada guna substitution, tukar kepada double angle sahaja. Okay, jelas ke? Jelas? Jelas, Miss. Ada soalan tak? Jelas, Miss. Ada soalan setakat ni? Tak ada. So far okay, Miss. Possible. Okay. So, next. Saya guna lain lah. Integrate ln x square dx. Integrate ln x apa-apa? Macam mana integrate ln x? Let you. Apa tu? Tak dengar. Letkan 1 over x. By part. Differentiate ln x dapat 1 over x. Integrate ln x, kita kena buat apa? Right. By let part. you. Okay, u sama dengan ln x lah. Okay, integrate ln x, kita kena buat by parts. So the question here, integrate ln x square. So the same thing, kamu kena guna by parts. So the question now is, apa yang kita nak letkan sebagai u? Kamu nak letkan u kamu sebagai apa? Ln x sahaja ataupun ln x square? Mana satu? Kita tahu kalau by part kita akan guna LPAT. So obviously kita kena tengok ln dulu. Okay. So dekat sini kita ada 2 sebenarnya. Kita ada ln dengan polinomial lah dekat sini. So soalannya sekarang ialah kita nak letkan dia sebagai ln x sahaja ataupun ln x square. Dua-dua pun boleh. Non x Ln square. x square. Okay, saya rasa macam tak sampai dekat kamu. Ln x. Ln x square. Sebenarnya dua-dua pun boleh. Okay, dua-dua pun boleh. Jawapan untuk kamu let ln x dengan jawapan untuk kamu let ln x square memang lain sikit. Okay, tapi masih lagi sama. Dua-dua diterima dan dua-dua masih lagi betul. Okay, untuk senangkan kita punya kerja, letak je lah u sebagai ln x square supaya bila kita integrate dekat sini, okay, bila kita dah ambil ln x square ni yang tinggal ialah integral of dx sahaja. Okay, so kamu tak payahlah buat by part kat sini. Contoh kalau kamu ambil u equals to ln x, kat sini akan tinggal integrate ln x dx. Okay, so kamu kena apply by part lagi sekali dekat sini. So banyak kerja. Okay, so tak perlu susahkan kerja kita. Kalau kita nak integratekan ln x square, ambil the whole thing as our u. Jadi kalau kita differentiate kat sini, macam mana nak differentiate ni? Apa first step kita? Ada 4 step. Power bagi Power depan. pergi depan, Power bagi depan. balik Power balik, saling balik. power tolak Power tolak 1 satu lagi, differentiate dalam. differentiate dalam. Okay, Differentiate. so kita ada 2 ln x over x du, bawa dx pergi sebelah. Okay, so integrate dx dapat x lah. Okay, tapi sekarang contoh kalau kita masukkan dalam formula, kita ada kita integrate ln x square, kita masuk dalam formula kita uv, v kita ialah x minus integrate v du. Okay, so this one dengan this one boleh cancel. Ini tak payah usik dah, ini memang dah jawapan dia. Minus 2 integrate ln x dx. Ini nak buat apa? Buat apa kat sini? By part sekali lagi. Exactly, betul. Okay, so ini kenalah by part lagi sekali. By part lagi sekali. Okay, so boleh buat sendirilah yang ni. Boleh teruskan sendiri, which is the final answer ialah x ln x square minus 2x ln x plus 2x plus c. Okay, betul. Okay,
So buat by part lagi sekali kat sini, guna formula and then buat big bracket, apa jawapan dia kat sini, dan expandkan sahajalah. Okay. So that is how we integrate ln x square. So jangan buat careless mistake, integrate ln x tak jadi 1 over x. Okay. Dalam kepala kamu kena ingat terus, integrate ln x ialah by part. Okay, integrate ln x kena guna by part. Okay. So, next question. Okay, ini ialah soalan tutorial kamu. Ada beberapa orang tanya. Soalan 9. 3 lagi. Sekarang dah pukul berapa? Oh, lagi 10 minit lagi. Okay. Determine cotangent square 2 theta, sin cube 2 theta. Okay, sebelum trigo, apa-apa sekali yang kita buat dalam hidup kita ialah simplifykan dulu. Okay, kita tak pernah lagi belajar integrate cotangent. Okay, and saya pun tak tahu integrate cotangent apa. Okay, tak payah susah fikir, tak payah susah google. Kita simplifykan dulu. Cotangent ialah apa? Cotangent theta, cos over sin ke sin over cos? Cos over sin. Cos Over over sin sine. theta. So kita tukarkan dulu. So kita ada integrate cotangent square theta, which means kita ada cos square 2 theta over sin square 2 theta sin cube 2 theta. Cancel, yang ni tinggal satu. So kita ada integrate cos square 2 theta sin 2 theta. Macam mana nak differentiatekan dia? Basic rule. Tak boleh basic rule. Okay, sebab ada dua benda dekat situ. Tukar kepada double angle. Yes, yang ni boleh tukar kepada double angle. Tapi kalau kita tukar kepada double angle, angle kamu akan jadi macam ni kan, dia akan jadi 1 minus cos 2 theta. Which is kamu akan dapat 1 minus cos 4 theta. Okay. Angle kamu dekat sini dah lain dengan angle yang dekat sini. So it's gonna be complicated. Kalau soalan tadi lain. Soalan yang kita tukar tadi, ini lain sebab dua-dua angle ni sama. Ini dua-dua angle ialah x. Okay, yes, kita boleh change both of these thing. Okay, tapi untuk soalan ni tak boleh sebab dia satu saja yang power square. So, the next method ialah gunakan Identity. identity. Okay, contoh. Substitution. Yes, betul substitution. Okay, betul sebenarnya sepatutnya kita akan guna identities lah. Tapi dekat sini macam soalan yang kita buat before this, straightforward boleh guna substitution. Okay, sebab kamu dah nampak dah sin 2 theta d theta single dekat situ. Okay, so apa yang kita nak letkan sebagai u? Cos 2 theta. Cos 2 theta. Cos 2 theta sahaja tak ada square. Tak perlu letkan dia power dia. Kamu akan complicatedkan keadaan je lagi. So here we will have du over negative 2 sin Cos 2 theta. d theta. Okay, so kalau soalan ini sin 2 theta d theta, kita ada sin 2 theta d theta. Okay, so kita boleh bawa negatif 2 pergi sebelah. D theta. Okay, masuk balik dalam soalan, cos square 2 theta kita ialah u. So yang hijau tu ialah du over negative 2. So dapatlah jawapan dia. So here will be negative 1 over 2, u square over 2 plus c. And the answer here is negative cos square 2 theta over 4 plus c. Plus c kena tulis Plus c ni kena tulis. Okay, kalau kita jawab soalan subjektif, tak ada plus c, jawapan akhir tu dikira salah. Okay, contohlah kamu terlupa. Betul je jalan kerja kamu, plus c tak ada. Salah okay, dia masih dikira salah. So please remember to put your plus c. Okay, so next question. Ini ialah soalan apa Tutorial. Soalan 10C. Okay, soalan 10C. Okay, saya rasa ada ramai juga yang dah buat, ramai yang dah tanya juga. Soalan tadi suruh guna substitution. Okay, soalan tadi suruh guna substitution. So kita gunalah substitution. So which one yang kita akan letkan sebagai u? X plus 1.
x plus 1. Jangan ambil square root x plus 1 Kalau ambil square root x plus 1, ingat kalau kamu differentiate, kamu akan wujudkan lagi square root tu. So tak perlu susahkan diri kita. So here will be du over dx equals to 1. So betul ke soalan yang saya nak buat ni? Okay, betul lah. Du equals to dx. Okay, so masukkan balik, integrate. Okay, kalau kita letak balik dalam soalan akan nampak macam ni. Square root u du. Boleh ke nak integrate macam ni? Boleh ke Tidak. nak integrate? Tak boleh kan? Dalam step substitution saya ada cakap, first kita letkan du. Okay, letkan du, differentiate du. Second ialah integrate, tukar everything with in terms of u. Kena semua tukar Tak boleh. sebab kita nak integrate with respect to u. So this one datang daripada mana? Yang kita letkan. U minus 1. Okay, so x is equals to u minus 1. So we are going to change this into u minus 1 over square root u du. Kena guna partial fraction ke? Tidak. Tak payah, okay, tak perlu. Tidak. Sebab yang ni boleh expand. Kalau atas ada plus minus boleh expand. Okay. Kalau plus minus tu dekat bawah baru tak boleh expand. So sekarang kita boleh pecahkan 1 tolak 1 per 2. Tak perlu. 1 tolak 1 per 2, u1 over 2, u negative 1 over 2. Okay, ini very simple lah. So kita akan dapat 3 per 2 bahagi 3 per 2 minus 1 over 2 over 1 over 2 plus c, and then change balik u kita tadi apa? Sorry lah kalau kamu rasa saya laju. Sebab tak susah pun. Dia ke tak susah? Entah dah ada yang tertidur dah. Entah ada yang dah minum petang dah. Semua orang ada lagi dengan saya? Masih bangun, Miss. Bagus, bagus. Ada Miss. Sorry. Pada Amin. Okay. Alright, so this is the final answer. Okay, sebenarnya ini adalah jawapan akhir dia. Tapi kalau kamu tengok dekat jawapan yang dia bagi, the given answer here is 10C. Ini jawapan akhir dia. Okay, so jawapan kita tadi sebenarnya betul je. Ini pun betul juga. Okay, soalan macam ni penting bila soalan suruh proof. Ataupun macam saya cakap tadi, kalau kamu jawab soalan objektif, dia bagi jawapan yang tadi. Kamu pun ingat jawapan yang tadi tu salah. Tak, sebenarnya jawapan tadi tu betul. Okay, apa yang dia buat ialah dia factorizekan. Okay, dia simplifykan jawapan dia. So apa yang kita boleh nampak dekat sini ada x plus 1. Dekat sini pun ada x plus 1. Okay, selalunya kita factorizekan power lagi besar ke power lagi kecil? Kecil. Kecil. So 3 per 2 Kecil. 1 per 2 mana lagi kecil? 1 per 2. 1 over 1 2. over 2. Tekan calculator lah tu. Okay, tapi dalam jawapan kita, mana saya punya tutorial tadi? Dari jawapan kita, ada 2 per 3 juga dekat depan ni. Ada 2 per 3 juga. Ada 2 per 3 juga dekat depan ni. So apa yang kita boleh buat ialah we can factorize 2 over 3 as well. So kita factorizekan 2 per 3. So for this part, 2 per 3 adalah 2 per 3 kat sini. So x plus 1 power 3 over 2. So 1 over 2 plus apa dapat 3 per 2? 1. 1. Ataupun 3 per 2 tolak 1 per 2 kita akan dapat 1. Okay, bukan 1 dekat sini. Power dia yang 1. So x plus 1 power 1. Okay. So this one here, x plus 1 over 2 ada kat sini x plus 1 over 2. Okay, 2. 2 per 3 dekat sini. So dekat sini supposedly minus dengan 3. 3. So betul lah 3 darab dengan 2 per 3 kita dapat 2 dekat sini. Okay. So plus, apa tu? C. So dalam ni boleh simplifykan. X lah 1 minus 3 kita dapat negative 2. So 2 over 3 square root x plus 1 x minus 2 plus C. Okay, so sama dengan jawapan yang diberi. So kamu kena tahu kat sini, ini kena tahulah lagi-lagi bila kita jawab soalan objektif. Macam saya cakap lah tadi, dia bagi ini ialah jawapan nombor 1, dia bagi ini jawapan nombor 2. Okay, which one is the correct answers? Semua ialah jawapan yang betul. Okay, so please know how to simplify the questions. Lagi-lagi yang melibatkan benda-benda yang macam ni, kita factorizekan. Okay, boleh faham?
Boleh, Boleh, Miss. Miss. Okay. Boleh, faham So, Miss. question dekat sini, Mas tanya soalan 19. Which is saya dah tengok dah tadi, soalan partial fraction. Kita akan discuss lagi next week, okay? Semua soalan yang ada definite integral ni nanti kita akan discuss next week. Okay, saya dah bukan. Betul lah, saya dah post dah video untuk definite integral, which is definite integral area of region dengan volume of solid revolution. So tiga-tiga video ni saya dah post dekat YouTube. Boleh tengok lah sendiri. Untuk weekend ni kamu boleh spend masa kamu untuk tengok dulu ke. And yes, saya rasa itu sahajalah untuk hari ni. Next week kita akan sambung lagi untuk definite integral. Tapi minggu ni saya nak kamu cuba buat tutorial questions, okay? Cuba sejauh mungkin untuk buat soalan tutorial kamu. And next week kita akan discuss. So please buat dulu baru kita boleh discuss. Sebab bila saya dah terangkan, kamu tak buat lagi, susah benda tu nak melekat dalam kepala kamu. Okay? Kamu kena tahu apa masalah dekat soalan tu dulu, barulah kamu boleh faham. Okay? Saya bagi tahu awal-awal dulu sekarang. Consolidation question ni, ini kena hantar Consolidation question ni semua kena hantar. So from 33 to 43 ada 10 soalan dekat situ kena hantar. So boleh cuba buat dulu. Okay, bila kena hantar nanti saya akan bagi tahulah. Okay, saya nak bincang soalan ni tapi tak apa. Next week kita akan sambung. So that is all for today. Any questions? Miss, boleh saya tanya No, Miss. soalan Seorang? Ya. Soalan lecturer example 2 soalan hash kah? Soalan apa? Example 2 soalan hash. Example 2 soalan H. Example 2 tutorial. Kamu cakap tutorial ke? Lecturer note. Lecture note saya tak. Example apa? Example apa? 2 Example? yang Yang kat bawah. latihan, Oh, Miss. latihan. Ya. Sorry Kat lah. bawah. Petang, confused sikit. H. Mana ada H? Oh, example 2. Sorry. Exercise 2. Okay, this one. Ya, Miss. Okay, secant X. Integrate secant X minus tangent X. So kalau kita expand dekat situ, kita akan dapat secant square X minus tangent X. Secant X. Betul? Plus C. Plus C pula. dx. Right. Kalau kita pecahkan. Integrate secant square X, tak ada masalah lah. Straight away akan jadi tangent X dekat situ. Okay, saya tahu apa masalah dia. Masalah dia ialah kenapa dia boleh jadi tangent X over 2. Betul tak? Ya, Miss. Betul, Miss. Cos 1 over cos. Tak apa, nanti saya check balik jawapan dia. Dekat sini. Secant X minus tangent X. Kejap bagi saya 1 minit sekejap saya check. Miss, So, apa yang ini guna half angle formula? ya, kalau tak, you have to use half angle formula lah. Sebenarnya boleh je dapat tangent X. So this one is sin X over cos X. This one is 1 over cos X. So sin X over cos square X. So ini boleh guna substitution sebenarnya. Tapi saya check balik jawapan dia. Okay. Next class lah saya discuss balik soalan ni, boleh? Boleh. Thank you, Miss. Boleh, Miss. Alright. Any more questions? Ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada soalan, itu sahaja. Tetapi saya nak 3 orang mesti sekejap, boleh? Saya nak Fanny, F9, Junior, F14 dengan Firdaus. F13. Okay, 3 orang ni ada ke?
Saya nak stay Okay, yang lain boleh pergilah. Thank you class. I'll see you guys on Monday. You Miss. Thank you, you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Have a great Thank day. you. You too. Thank you, Miss. All right.